Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dah selesai 2.1, 2.2, 2.3 untuk kelas terdahulu. Okey, untuk hari ni cikgu nak mula dengan 2.4. Okey, iaitu ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya 2.4. Okey, siapa kat sini yang ingat lagi? Yang ingat lagi waktu form 1 kita pernah belajar dah subtopik ni dalam silibus form 1 iaitu 3.3 kita ada belajar dalam tajuk peta lakar. Okey, kali ni kita nak belajar dalam bab 2 peta topografi pula dalam silibus tingkatan 2. Kita ulang semula sahaja. Okey, ulang semula pun dia kena tengoklah betul-betul sebab tak semestinya kita ingat apa yang kita belajar waktu form 1 dulu kan. Okey, kamu tengok soalan tu. Apakah yang membezakan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya? Okey, apa yang membezakan kedua-dua ciri pandang darat ni? Okey, kamu tengok dalam kotak yang warna hijau dulu, ciri pandang darat fizikal tu maksud dia adalah merujuk pelbagai ciri semula jadi seperti bentuk muka bumi, saliran dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Maksudnya dia ada walaupun manusia tak mengusahakannya. Contohnya seperti belukar. Belukar ni manusia buat ke tak kan? Kontur di mana ada ketinggian, ada bukit, manusia tak buat bukit kan? Tasik, sungai dan sebagainya. Macam yang ada dekat dalam rajah 2.3 yang warna hijau tu. Okey. Untuk ciri pandang darat budaya pula, merujuk ciri buatan manusia seperti guna tanah. Tanah tu digunakan untuk apa kan? Okey, kegiatan ekonomi penduduk. Penduduk tu mengusahakan apa? Untuk jana ekonomi tempat tu. Okey, pertempatan, kemudahan sosial serta pengangkutan dan perhubungan. Kemudahan sosialnya adalah apa-apa saja kemudahan untuk memudahkan penduduk setempat. Seperti jalan raya, jambatan, jalan kereta api, getah dan sebagainya yang ada dalam kotak warna oren tu. Okey, nampak ada perbezaan dia sama sahaja macam yang kita pernah belajar waktu form 1 dahulu dalam tajuk peta lakar. Okey, nampak jelas perbezaan antara ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey, seterusnya tengok muka surat 24 pula. Okey, pada umumnya ciri pandang darat fizikal akan mempengaruhi kewujudan ciri pandang darat budaya di sesuatu kawasan. Maksudnya dia ada saling kaitan. Kena ada kaitan antara ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey, contoh macam mana ada kaitan tu? Okey, kamu tengok dalam kotak yang warna merah tu dahulu. Ciri pandang darat fizikal yang ada kat satu tempat adalah tanah pamah. Kan semula jadi kan tanah pamah, ada orang buat tanah pamah, tak bisa dengar kan? Okey, jadi dia terjadi secara semula jadi. Okey, ciri pandang darat budaya yang diwujudkan akibat daripada ciri pandang darat fizikal tersebut adalah pertanian. Pertanian orang usahakan. Dekat tanah pamah sesuai untuk tanam padi sawah, nenas, sesuai nah. Okey, faham tak? Maksudnya, bila ada tanah pamah kat kawasan tu, dia merujuk kepada ciri pandang darat fizikal. Okey, apa yang membuatkan dia berkait dengan pandang darat budaya? Adanya pertanian, iaitu tanah pamah sesuai untuk pertanian, padi, sawah dan nenas. Lepas tu ada juga pengangkutan seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan terbang. Selain daripada itu, ada juga pertempatan seperti rumah dan kemudahan sosial lain seperti sekolah, hospital, tempat ibadat. Nampak tak? Semuanya akibat daripada adanya tanah pamah. Jadi pertanian, pengangkutan, pertempatan dan kemudahan sosial dapat dibina di kawasan tersebut. Okey, boleh faham tak? Okey, tanah beralun pula.
Okey, tanah beralun. Bila ada tanah beralun kat situ, adanya juga pertanian. Pertanian yang sesuai dijalankan dekat tempat yang ada tanah beralun ni adalah tanaman getah dan kelapa sawit. Sesuai juga buat pertempatan rumah. Okey, seterusnya yang kotak warna hijau pula. Akibat daripada adanya tanah tinggi, adanya pertanian juga. Semua ada pertanian tapi jenis pertanian tu berbeza ikut ciri pandang darat fizikal dia. Tanah tinggi sesuai untuk pertanian, tanah tanah pula. Tanaman, teh dan sayuran hawa sederhana. Lepas tu ada pelancongan. Kita pun suka pergi kan kawasan tanah tinggi untuk melancong. Kemudahan penginapan, kuasa hidroelektrik, empangan kena buat dekat tanah tinggi. Sebab adanya tenaga potensi yang tinggi untuk memusingkan turbin. Ingat lagi kan, cikgu selalu cerita pasal jana kuasa hidroelektrik. Okey, seterusnya. Kotak seterusnya, pinggir laut. Akibat daripada adanya pinggir laut akan adanya kegiatan ekonomi perikanan, pertempatan nelayan, pelabuhan, pelancongan pula, tempat berkelah dan ada jeti. Saliran sumber air, paip saluran air, pengangkutan jeti pangkalan bot. Disebabkan ada saliran ni lah adanya sumber air dan pengangkutan. Tumbuhan semula jadi pula mengakibatkan adanya aktiviti pembalakan seperti kem pembalakan, pertempatan, pelancongan pula adalah laluan pejalan kaki. Orang pi kat situ, contoh macam Sungai Sedim tu. Sebabkan adanya tumbuhan semula jadi, sedim tu ada top 3 walk kat atas tu kan. Dekat sedim tu lah. Dia ada titik tergantung tu untuk kita buat aktiviti pelancongan. Okey, jelas tak setakat law ni? Macam mana kita boleh kaitkan antara ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya? Okey, mudah kan? Okey, bagus. Kalau faham, bagus. Alhamdulillah. Kita selesai topik 2.4.